wasallam, keluarga, para sahabat lainnya. Yang dihormati Tuan Timana Pengarah, Tuan Mir Khairul Hafizal Ibn Idris, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Azhari Terus, para kanan, guru-guru kader DPJ, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dipanjangkan rasa syukur kehadirat ilahi atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bagi mengikuti kuliah duha pada pagi ini. Rasa syukur juga atas keprihatinan yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Azhari Terus atas kesudian menghadirkan diri atas jemputan JPJ di Zealand. Sidang hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah sehingga mereka kembali semula ke rumah mereka. Untuk tidak melengah-lengahkan masa, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Azhari Terus untuk menyampaikan kuliah duha beliau. Yang segala hormatnya Ibu Sida dan Al-Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Pada pagi ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata awal yang kita muliakan Tuan Pengarah PPJ Terengganu, dan kawan-kawan kanan, staf muslimin dan muslimat yang menjadi tamu Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan berkumpul yang kita pada pagi ini di DPJ Terengganu dapat anu diberkati dan dirahmati. Semoga apa yang kita kerjakan ini terhitung sebagai amal saleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, insya-Allah menjadi satu asbab kemenangan pada hari kita akan bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar, insya-Allah. Jadi slot kita pada pagi ini ialah soal jawab agama. Soalan yang ada depan saya ini ada lebih kurang 6 soalan. Jadi siapa yang dah tulis lagi soalan boleh order ke depan, boleh atau ke depan, nak bangun atau diri pun tak apa, nak unjuk-unjuk pun tak apa. Orang yang tak pandai menulis boleh tanya lisan, banyak lagi. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat. Yang paling banyak dapat pahala yang menyoal, bukan yang menjawab. Kerana asbab dia bertanya, kita berkongsi pengetahuan. Dia kata, apakah hukum tidak melaksanakan amanah tanggungjawab berbayar sebagai contoh membiarkan jalan kosong walaupun sudah mendapat aduan? Awal-awal bandar tu. Jadi dia kerja, diupah, dibayar untuk pergi jalan. Bila orang adu, dia tak buat kerja. Dia gini, ada kalanya bila kita kerja ni, kita dibayar dengan wang masa. Ada yang dibayar dengan kerja. Masa dia tak buat kerja, kerjanya duduk. Bila duduknya dia ni kontraknya dengan masa. Maka kalau dia curi masa, tak ada. Ada orang yang dibayar untuk buat kerja. Contoh, bila ada benda ni tak ada, dia kena bubuk benda ni orang baru, contoh, ataupun backing. Maka kalau dia tidak buat tanpa sebarang uzur, maka tidak boleh ambil. Dalam Islam tak boleh ambil. Tapi kita takkan nak pergi kabur kat jabat gaji nak ambil separuh ke? Pasal saya banyak nak buat kerja. Jadi sebab itulah atas jalan berbau-bau, kebanyakan kalau dia tidak buat kerja ni, dia pendapatan dia tidak barakah. Nampak? Tidak berkat. Berkat ni maksudnya bukan banyak. Kita salah faham, berkat ni banyak. Dia kata berkatnya anakmu ni jauh. Apa pun kata berkat dah 4,000 sebulan. Itu bukan berkat, tu banyak. 2,000 sikit. Berkat ni ziyadatul khair. Dengan gaji kita dapat tu, benda-benda hak akhirat kita bertambah. Faham lagi? Walaupun gaji 800, tapi jalan-jalan ke arah akhirat ziyadah bertambah.
Kau kerek boleh pergi dengar, kau kerek boleh pergi umrah. Padahal kau semeng ya. Itu panggil barakah. Kita berkat banyak tau. Oh, berkat nak menguatkan menjadi. Itu bukan berkat, itu menjadi. Berkat ni ziyadatul khair. Jadi bila kita didik upah, kita tak buat. Ambil upah. Kalau kasar sikit kau haram. Nampak? Maknanya kita suruh orang buat baju dah nak raya, puan kan nak buat baju baju kurung. Dia ambil PT 150. Petang nak raya ni kita pergi tu, dia kata tak buat. Dah PT kita nak makan nak raya je. Boleh tak gitu? Itulah contoh maknanya PT ambil. PT upah, kerja dah buat. Itu bila disengajakan tanpa uzur. Sebab kadang-kadang kita tak tahu benda tu berlaku kerosakan dan sebagainya. Dari nak salah juga. Soalan seterusnya, makalah masa masbuk tayat akhir dapat fadilah 27 kali ganda. Dia makmum masbuk tayat akhir baru sampai. Orang lain dapat 27. Dia ni tayat akhir dia baru sampai. Tadi roblok lambat. Tayat akhir baru sampai. Dapat tak 27? Soalan yang bagus. Tak? 27 tu nas. Nabi kata Sab'in wa Ishrin. Maknanya 7 campur 20. 27. Memang sahih 27 lah. Kemudian kalau orang masbuk, orang dah tayat akhir dia baru sampai. Sama banyak juga. Baik. Yang pertama kita nak faham benda makna masbuk. Bila sebut masbuk, dia mesti makmum. Dia tidak imam. Dia jarang berlaku imam masbuk. Faham tak ni? Orang bayang belaka dah makmum, imam air dia. Makmum. Cuma kita nak betul sikit kepahaman dengan makna masbuk. Ramai orang salah faham. Ustaz pun salah. Ada ustaz dia mengajar orang tali basing, dia kata masbuk ni orang mari lambat. Aduh. Bukan orang mari lambat. Masbuk ni mansubika minal imam. Orang yang telah ketinggalan daripada imam. Apa maksud? Kita panjang sikit. Maksud masbuk, orang yang bila dia lepas selesai takbiratul ihram, di takbir Allahu Akbar, lepas takbir tu dia tidak mempunyai ruang yang cukup untuk menghabiskan Fatihah semasa imam berdiri. Itu maksud. Apa makna muafiq? Ialah makmum yang selepas takbiratul ihram dia ada masa yang cukup untuk selesaikan baca Fatihah sebelum imam rukuk. Nampak? Ada beza tak? Jadi kalau masbuk orang mari lambat. Lambat belum tentu masbuk. Ada kala mari lambat tapi muafiq. Contoh pun ni, mari lambat. Sejam lebih lambat pada takbir imam tapi muafiq. Tu imam takbir sembahyang Isya pukul 8.30. Allahu Akbar. Makmum ni takbir sejak pukul 9. Tapi muafiq. Gua ni. Sebab tu suruh dengar lah. Betul buat hari ni. Mari bodoh balik Kedi. Balik bodoh lah maaf. Kalau bagus. Mari tadi tak tahu benda hukum nak. Kaki tahu dah hukum. Guana je tu imam takbir pukul 8, makmum masuk pukul 9, muafiq lagi. Contoh, masa qomat tu dia duduk rumah. Contoh-contoh lah. Kau mengarah di mana? Bukan imam ni kata baru dah. Tu imam takbir ihram dia mandi junub. Tengah mandi tu imam pun Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Dia baru nak sambung. Sambung.
Habis sabung tu imam pun wala dinami ramai-ramai. Nah, dia pun habis mandi ambil tuala. Tu imam bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Baqarah. Al-Baqarah ni 2 jam setengah. Betul, aku faham. Nah, dia pun pakai baju tu imam ayat ke-10. Dia suruh nak start untuk tu imam ayat ke-18. Baqarah. Baqarah berapa? 286 ayat. Betul tak? Dia start betul dah itu. Pelak mampu. Cabut pelak asal-asal dengan tabasi. Apa semua masuk pelak tak hidup juga. Tu imam ayat ke-40. Naik ambil pelak baru tukar. Pak apa hidup lepung hidup. Pergi tu imam ayat ke-43. Siapa dengan dalam elmek pula dah akan. Postan mula tu imam ayat ke-50. Siapa sejik tu imam ayat yang ke-70. Bermakna ada sejam suku. Contoh. Faham lagi? Sejam dia lewat. Masbuk ke mu'abik? Mu'abik. Faham lagi tak? Itu kaedah. Tapi tak berlaku gitu. Nak suruh faham benda makna masbuk, benda makna mu'abik. Lain pada itu ada lagi makmum. Ada lagi. Makmum apa? Makmum mabuk. Mabuk kan ni? Tu imam tayat akhir, dia baru sampai, dia takbir, dia duduk, tu imam salam, dia salam. Itu bukan masbuk, itu mabuk. Baik, balik pada soalan, bila tu imam tayat akhir, dia pergi takbir, dia duduk. Dapat tak 27? Yang pertama, kita nak tahu dulu. Dia lambat tu ada uzur. Kalau tak ada uzur, memang jenis lambat, jenis main, jenis galik, maka dia tak dapat. Dah berapa dapat? Wallahu'alam, mungkin 2.7. Nampak? Bahasa 27 ini dibilang dalam kitab I'anatul Talibin. Jawab bang, jawab qomat, takbir ihram selepas daripada imam, serta-merta rapat saf, bahu bersentuh, mengaminkan bersama imam, mendengar bacaan surah imam. Imam rokok, baru dia rokok. Kira-kira semua 27. Jadi imam dia lambat, banyak benda dari yang tinggal. Dia tak dapat 27. Okey? Dan kalau uzur, contoh mari, memang mari awal, tak payah baca. Nampaklah uzur. Bila uzur, kata ulama, dia dapat semua yang orang dapat, dia dapat macam tu juga. Assalamualaikum. Di mana ni tu ni? Jadi orang yang uzur, dia nak buat satu benda, tak sampai surga pun dapat. Tak sampai surga dapat juga. Itulah kelebihan rahmat Allah. Kita nak pergi sejik, tak payah baca, tak ada pergi rasuk, maka dapat. Walaupun tak dapat. Kita nak pergi sedekah, kita repah dengan jalan, dapat pahala sedekah. Walaupun pergi sedekah tak dapat. Yang kata kurang ini bila kita lambat kerana lalai. Kita jual, kita main lambat. Orang tak yakin baru sampai. Tak dapat 27. Kita nak pergi dengar mana tu. Sampai tengah jalan accident. Langgar belakang kereta orang takkan nak ingat. Tak sampai kuliah. Pahala pergi kuliah, orang boleh 1000, mu dapat 1000 juga. Yang tak dapat ialah ilmu pada malam. Itu yang disampaikan kerana mudahnya. Nampak tak? Kalau ada uzur, banyak. Sebab itulah orang uzur ni, orang yang patut bersyukur, alhamdulillah. Nabi sebut barang siapa demam, sehari demam, sehari yang pun bersih. Sebab sakit ni kafarah. Kita sakit marah. Bapak dah baik, dia nyakit nak babi apa. Dia mati nyakit tu. Dah, orang tunggu kau dah, kau puang habis tu. Dia pergi maki. Padahal nyakit tu kafarah tu zunub, menghapuskan dosa. 3 hari lebih baik sakit daripada 2 hari. Tapi jangan minta panjang pula. Kita minta wabak, nak sembuh. Pak Nabi kita bila sakit tak ada awal wabak.
Cuma mu sakit 3 hari, pahala-mu dapat dan hapus dosa lebih banyak daripada mu sakit 2 hari. Nah, bukan penyakit berat. Nabi kata sehingga tercucuk selumbar saja pun. Selumbar kan? Nampak? Syaukah ni selumbar kecil. Aduh, kena. Faham? Dapat pahala, hapus dosa. Nampak? Kerana kita orang beriman. Orang aja pegang periuk panas. Kaji tak? Kata bila? Tak teringat periuk tu panas. Kejut benda tu bila. Itu masalah. Dah boleh pahala, boleh dosa. Pasal atas benda tu bila dia. Patut perap periuk panas. Allah! Apa boleh pahala? Masya Allah, Subhanallah. Tapi kalau kita dengar orang-orang kejut disebut dia lepak muntur. Betul tak? Kejut tu pegang benda panas, cicok jatuh atas tangan. Faham lagi? Tengah nak ambil badang dalam gerobok dalam kabinet, berapa jatuh cicok atas tangan. Benda tu pergi ke mulut dia. Sepepak muntur. Sepepak muntur pula sebuah tu sia. Pada sebut lain apa kosing. Kosing. Maka dia tak kira dah. Ke pureta. Okey, dah. Beri semua. Jadi kau lagi dah. Faham lagi? Apa gitu? Boleh dosa ke boleh pahala? Boleh dosa. Pasal dia latih, jangan latih abang. Latih dari muda pak tua. Hari tu kita asyik depan kalau cabang kita asyik tu ada kopi tu. Hidup ni ada orang 3 orang main. Kerja jabat jangan baju buruk comel gitu. Dia mari tu dia ambil dia nak ambil kuih atas meja. Anak kucing lompat atas kaki dia. Kau tu be. Berkepa bunyi. Siap dengan tajwid. Orang tengok belakang tadi. Tak ada balik. Orang muda ni. Jadi balik kita kepada asal. Biarlah bila kita nak buat benda yang baik, kita sapa dapat pahala, tak sapa pun dapat pahala. Apa? Ada unsur syar'i. Dia nak pergi Mekah sangat, tapi tak sakit. Tak boleh pergi sampai mati. Akhirat dia akan tengok pahala pergi ke Mekah ada. Walaupun dia tidak menunaikan haji, dia tidak berdosa dah, tapi dia ada juga boleh pahala macam orang dia. Soalan seterusnya, apakah hukum main game berunsur perjudian? Dia main benda yang ada unsur judi. Dia unsur judi dengan judi ni tak sama. Nampak? Judi memang nas. Nampak? Ambil apa benda ni, pitih pun taruh, main dah teruk. Dia sebagai judi, maisir. Ada yang dipanggil al-musyabbah bil maisir, yang diserupa. Contoh tandingan ngai. Sebatang orang 100 riyal. Sebatang orang 100 riyal. Bayar 1000 orang 100,000. Ni kita cakap dengan penganjur ni. Dia kata dapat 100,000 Ustaz. 1000 je orang. 100 riyal. Nampak? Dia ambil 30,000 untuk hadiah. 30,000 untuk hadiah. Yang 12,000, 13,000 lagi upah pekerja dia, staf dia 30 orang, bayar sewa patah dan sebagainya. Keuntungan dalam 50, 60,000. Keuntungan. Yang 30,000 tu dia akan buat lah. Bagian ada sagawati, mesin basuh, ni kipas angin yang apa semua dah, bakar roti. Lepas tu hadiah wang tunai dia buat 3 orang. Tempat ketiga 5,000. Tempat kedua 3,000. Tempat pertama 1,000. Jawab aku pula suka. Pertama 1,000. Jawab apa pening aku kepada aku. Nampak tak? Contoh. Tidak mengatur-atur. Dah. Dia token dia bodoh dia ni. Tak, tapi agak habis cepat 3 berapa? Ikan dia nombor 3 berat. Baik. Jadi kita yang masuk ni bayar 100. Orang je kerja masuk sekarang.
Pak pun juga jatuh. Contoh. Dia seorang daripada 1000 orang. Pak lagi. Pak dia pun seorang. Dia kata bagulah kat sini. Dan Pak dia pun seorang 100 ya. Maka kalau dia tidak bernasib baik, duit 100 dia itu, 100 dia itu, dia tak dapat apa lagi. Orang yang bernasib baik, dia dapat 43 tadi, dia dapat RM5,000. 100 ya kita tu ada dalam tu. Itulah Abu Syabah bin judi. Yang diserupakan dengan judi, dia bagi unsur judi. Itu kena jaga. Jadi tak boleh jadi haram buat ni. Tak boleh jadi haram. Janganlah yuran itu menjadi harta rebutan. Dah boleh. Yuran itu untuk bayar t-shirt, untuk dapat topi, untuk sewa patah dan sebagainya. Itu boleh. Dia tak boleh yuran kita keluar dari peserta akan direbut bagi yang bernasib baik. Dia ada alternatif dia. Itu menang dia buat pasir. Dia buat timah lah buat ikan. Nah, macam-macam resep. Tapi suka tengok orang lain tau. Suka. Dia pacang je orang tu. Tidak tengok dalam benda lain, tengok ujung tu. Tengok hari tu, berulang. Gengok sikit. Nampak tak? Dia tengok ujung je orang. Dah supik je. Main-main tak apa, tak ada masalah. Hobi tak apa. Hobi. Jangan sampai berjudi. Nah, jadi benda yang mana yang tidak ada, yang tidak sampai mainan yang kita tidak ada kesalahan. Contoh main macam ada taruh, main tak ada masalah. Jangan ada semayang. Main snooker tak ada taruh. Ada harus tak haram pun. Nampak? Walaupun nampak jangok macam ke orang jahat air main snooker dah. Harus tak berani kita nak kata haram. Tak ada taruhan. Taruh bagi orang. Tapi kalau makna kita campurkan, siapa yang boleh menang dengan saya main badminton, satu set boleh menang, saya beri dia 10 ribu. Tapi kalau saya menang, saya bayar sekeping. Itu tidak jadi. Harus pada syarat. Sebelum saya dia menawarkan dia. Tugas kena ronda LPT, Kuala Tianum, Ketua, Kuala Dungung. Kalau ikut tak cukup 2 mahalah untuk jamak dan konsol. Jadi sengaja tambah jarak ke arena 3. Untuk dapatkan jarak. Solat doa so. Walaupun arahan kena ronda sampai Tol Kuala Dungung saja baik. Dia gini. Dia daripada sini Gemuruh sampai ke Dungung. Gemuruh ke Dungung berapa kilometer? Wajib biji tahu kan? Kalau jawab pendidikan nanti. Kalau tak tahu mana dia jawab kerja. Mesti kena tahu kilometer. Masafah dibagi. Nak tahu waktu dulu jauh. Kalau wajib memang tak sampai. Kalau gemuruh 30. Haji 39 tau. Gemuruh. Gemuruh Kuala Dungung 80 lebih. Boleh jauh. Dia gini. 2 marhalah tu bacaan lama. Bacaan moden 85 sampai 90. Itu yang paling kuat. Walau bagaimanapun ada satu lagi pendapat yang kurang kuat. 80 sudah boleh. Kita dah ngajar mau 85 90, 85 90. Ni ulama Syria bilang ramai-ramai. Buat perjalanan. Jadi kalau 80 dah boleh. Silakan. Jadi dah jawab boleh dah. Cuma budak ni keling apa tanya jauh kan. Nampak tak? Patah orang suruh Kuala Dungung saja. Yang kedua kita kena faham
perjalanan kita itu ada matlamat tempat yang nak dituju. Kalau pusing saja-saja, dah boleh jamak kosong. Nampak? Nak pergi mana tu Cik Mak tahu lagi lah isi minyak nak tahu lah paduan ni ku anda lah kasi ngajuk sangat kan dok. Dan ada contoh. Jangan politik ni contoh. Minyak kau tekan lagi mana. Walaupun 2000 kilo dah boleh jamak kosong. Lagi dia ada matlamat itu ada maksud. Lagi di mana? Lagi Pasir Putih. Lagi di mana? Lagi Tanah Merah. Lagi di mana? Lagi ke Mama. Cukai dan sebagainya. Baru boleh jamak kosong. Ni nak tahu benda ni. Pakai kamu. Faham? Nak suruh cukup. Tak boleh jamak kosong. Tapi rakyat hak jabat suruh pergi sampai Kuala Lumpur tu cukup tak? Itu dia bagi. Kalau kira lebih kurang 80 lebih kilometer. Kalau batu USA yang pakai sekarang 56. Soalan seterusnya. Apa hukum orang percaya Allah? Dan dia tahu sembahyang tu wajib, puasa tu wajib, tapi dia ingat dia tak puasa dan tidak sembahyang, kafir atau tidak? Baik, soalan mudah. Dia orang beriman dan dia tidak sembahyang, kafir ke tidak? Dia tahu, kalau kita tanya dia kata wajib sembahyang, cuma dia tidak sembahyang. Baik, dengar baik-baik. 4 mazhab fiqh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Pak ni dalam mazhab Hambali, ulama-ulama Hambali sekarang Saudi kan. Siapa yang tinggal sembahyang walaupun dia kata wajib, kata dia kira. Faham lagi? Pasal dia pakai hadis Nabi, man taraka salata muta'ammida faqad kafara jihara. Siapa tinggal satu waktu sengaja, dia kata kena ucap. Faham? Pandangan 3 lagi mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, panggil pandangan yang paling kuat. Pandangan jumhur ulama, majority. Orang yang tak sembahyang kerana malas. Dah, cuai, lalai. Kalau kita tanya sembahyang wajib tak? Sembahyang wajib. Cuma dia lalai, main bola itu gini. Dah, orang ini tidak ada. Inilah yang paling ramai di kalangan orang Islam yang tinggal sembahyang. Faham? Jadi tinggal sembahyang ni tarkus solah kisman. Meninggalkan sembahyang, orang tinggal sembahyang ada 2 kumpulan. Yang pertama inada, yang kedua kaslah. Apa makna inada? Dia tinggal sembahyang kerana dia kata sembahyang itu tidak wajib. Fahuwa kafir. Ini kafir. Siapa tak sembahyang, dia kata sembahyang tak wajib, itu sembahyang tipu belaka, itu kafir. Ada pun ramai anak-anak muda kita atau orang tua yang tak sembahyang, dia tak kata tak wajib. Kaslah ni bermalah-malah diri kan. Ini yang ramai tu tak? Ini fasik saja. Fasik. Nikah boleh, jadi wali nikah tadi. Jadi lain kali ingat tu, orang nikah gitu, kalau ada ayah dok sembahyang, hati-hatilah. Faham? Kerana Nabi kata la nikaha illa biwaliin rasyidin. Tidak pakai nikah, tak jadi nikah melainkan wali yang molek. Maksud molek tidak fasik. Dan nikah juga ayah ada, ayah tak mayang tak? Mana? Boleh. Kamu ayah kita nak nikah dah minggu depan. Jadi nak nikah ni kenalah wali yang tidak fasik. Ayah tak sembahyang. Jadi ayah sembahyang lah. Sebab kita tak mau pakai wali lain, nak pakai ayah juga. Kita suka ke ayah. Faham? Mudah-mudahan dia sembahyang. Bila ayah pun sembahyang, automatik boleh jadi wali. Senang tak? Senang. Tak mau sembahyang kau? Dia kata mula sana ajar aku makan haji nombor tu dulu. Nampak tak? Jadi kita kata dah kita tak apa lah. Kita pakai doki ya pula. Sebab bila ayah tidak cukup duduk kicap, duduk tomato boleh. Wali dah deh. Mau sembahyang juga tak boleh jadi wali. Kita nikah minggu depan kita suruh doki ya. Doki pun doki api kuda doki. Pindah ke adik-beradik, pindah banyaklah dia lintas kita Jadi nak bayar orang yang tinggal sembahyang ramai-ramai ni masyarakat kita ni, bukan mereka kata tak wajib, tapi malah buat sibuk, lalat dan hanyut kita ni. Kalau kita tanya orang mu tak sembahyang, tak sembahyang.
Dan mayang tu wajib tak? Wajib lah. Berapa nak mayang? InsyaAllah. Dia main bonok lagi tu. Itu parsi. Parsi. Kita nak nikah, orang lelaki binti ada. Muka handsome pula, tapi parsi. Kita nikah. Dia pasti tak mayang. Kalau naik baiklah gaji 6,000 7,000 sebulan. Nak ke kita? Pakai kereta Honda Ketam. CB baru lampu belakang Honda Ketam. Lepor aku. Terima tak jadi suami? Terima tak? Pelawak. Dah dapat semayang tu. Betul tak? Ya, muka handsome sikit. Orang pula lemah lembut. Gaji 5,000 7,000 sebulan. Kereta Honda Civic nak sendiri. Mak dia mak kena jadi. Mak pun satu hal bodoh. Assalamualaikum dah lah macam. Mu nikah punya jangan agama nombor 1. Biar pakai Asia pun. Semayang 5 waktu. Betul tak? Sebab kita nak mengandung anak dia lagi kan. Benih pasik tu. Benih hetang. Mu nak tidur ke dia? Tarifus salat ialah adu Allah. Orang tak semayang musuh Allah. Wasahibus syaitan, saudara mara syaitan. Dah mu nikah bagaimana? Nikah syaitan. Apa macam itu? Laki kita dah semayang. Nampak? Hakikat. Jaga baik-baik. Soalan seterusnya. Takbir dalam solat dan baca surah Fatihah dalam hati sah tak? Solat kita bagus soalan. Banyak pula. Dia kata dia takbir dalam hati. Mulut dah. Fatihah pun senyap. Dengar baik-baik. Yang pertama, Nabi besar, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu, tapi macam yang aku tunjukmu. Aku sembahyang, aku tunjuk, sahabat tengok, sahabat sampaikan cerita ni pada. Baik. Dalam sembahyang dia ada 3 rukun. Rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Rukun qauli ialah 4 perkara. Apa makna rukun qauli? Perbuatan itu mesti buat, tak buat tidak sah sembahyang. Apa makna qauli? Yang jenis berkata-kata. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu 'ala sihhati syai' wa kana juz'an minhu. Berkeluarkan suara. Jadi dalam sembahyang ada 4 rukun qauli, wajib mengeluarkan suara. Sampai mana? Bukan seperti kapur dengar. Al-isma' bi nafsi, dengar di telinga kita seorang sudah cukup. Faham lagi? Apa 4 perkara? Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat akhir, memberi salam. Nampak? Jadi 4 perkara ni mesti mengeluarkan suara, dan suara itu berbunyi didengar di telinga. Laki perempuan sama. Jadi kalau tak bunyi, tidak dipanggil qauli. Fatihah tak bunyi, itu bukan qiraah. Nabi kata la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang orang yang lam yaqra, tidak membaca akan Fatihah. Apa makna membaca? Membunyikan huruf-huruf hijaiyah daripada alif sampai ya yang bersusun atas kalimah keluar daripada rongga mulut. Nampak? Jadi inilah senang. Ada 5 jenis volume dalam bab kita semayang. Volume kan kalau kita buka kan volume suara apa kan, dia 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 1 afdal, nombor 2 harus, nombor 3 makruh, nombor 4 haram, nombor 5 tidak sah semayang. Dengar baik-baik. Nombor 1, macam manakah bunyi volume yang afdal? Dengar di telinga kita seorang ni.
afdal. Lain pada imam lah, imam kena kuat. Fatihah pula bismillah. Itu afdal. Faham? Bacaan volume yang kedua dia panggil harus. Harus lagi. Iaitu dengar pada orang yang kedua. Kita orang pertama. Kalau kita sembahyang maaf, ni orang kedua. Orang pertama kita, orang kedua, orang ketiga. Kanan kiri kita boleh dengar. Allahu Akbar. Itu harus. Yang ketiga, volumenya makruh. Tidak disukai syarak, tapi tak rosak lagi sembahyang. Mana? Orang ketiga dengar. Kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Orang ketiga ni dengar. Makruh. Faham lagi? Kajian apa tak dalam masjid? Gitu. Kuat sangatlah. Volume yang keempat, kepung nombor 4, haram. Volume haram. Terganggu habis imam dan makmum yang lain. Itu imam balik. Faham lagi? Bawa gitu. Nah, itu haram, mengganggu majlis sembahyang. Volume yang kelima, diri tutup dulu. Fatihah. Volume yang kelima ni dia ada dua mazhab. Mazhab pertama dipanggil mazhab Sunnah. Tak sah sembahyang. Ada gitu. Bunyi ses. Dah sah sembahyang. Walaupun sembahyang 40 tahun wajib qada. Siapa suruh tak mengaji, makan banyak. Nasi pacik, nasi apa warna-warna. Tak. Mazhab yang kedua mazhab Ayyasu. Ayyasu ni tak gerak dulu. Inyak tu. Tak bunyi tu. Itu mazhab Ayyubi juga lah. Jadi hati-hatilah dah. Malaikat kita cedera. Lepas mulut mulut masuk dalam spoken. Tak boleh nak cakap dah. Itu maaf. Yu'anzaru diberi keuzuran. Itu lain, orang sakit. Itu untung bagi ngaji. Warna orang sambang bila cakap nak menang sama. Dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Dia sambang ni bahasa Melayu. Ada lagi angkuh. Arab panggil takabur. Takabur ni tok guru dia iblis. Nampak? Makhluk yang mula-mula yang sombong iblis. Baik sekunna lil malaikati judu bi Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah kisah bagaimana dulu bila kami menciptakan Nabi Adam, siap dicipta, ditiupkan roh, hidup Nabi Adam, lalu dipanggil seluruh makhluk yang di langit untuk beri hormat kepada Nabi Adam. Sujudkan sujud sembahyang, taruh mana beri hormat. Lalu semua makhluk di langit yang dikepalai oleh malaikat memberi hormat taat pada perintah Allah kepada Adam, illa iblis, malaikat iblis. Pasal apa? Abah ni bahasa Arab lah. Melayu mana tidak mau, bukan kumpulan muzik 4 orang. Abah mana tidak mau, dia enggan. Wastakbara, dan dia takabur. Nampak? Jadi siapa yang takabur, dia murid iblis. Macam mana dia murid iblis? Kata dia ngaji gua ni, Cik Ani ngaji dengan iblis. Tak, tu iblis tu guru. Jangan takabur. Apa makna takabur? Baik, dengar baik-baik. Nak kait dengan soalan. Ramai lagi orang dia pandai cakap sombong takabur, tapi apa makna dia salah. Takabur ini dua benda. Pertama, dia menolak benda yang betul. Orang kata 2 + 2 = 4, 5. Hak benar ni tak buatkan. Hak lain, itu takabur Nabi kata. Yang kedua, dia menghina orang lain. Bukan hina perangai, tubuh badan orang lain. Lepas tu kita nak marah orang, jangan marah tubuh badan ni, perangai ni. Bapa muda kawan kan dia gemuk, ada dia. Sebab dia tak mau sembahyang, baru boleh.
Bapa budak beringat ke dia? Pasal dia minum arak. Nah, degil. Nah, baru boleh. Jangan sebab pasal dia dah comel muka. Dah gitu. Faham? Jadi takabur ni di mana? Tempatnya akhirat. Masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka lah. Nah, surga untuk orang baik-baik, neraka untuk orang jahat-jahat. Nah, jadi banyak mana kalau kita ada takabur, masuk neraka. Sikit sudah memadai. Kalau kita nak di Mekah kena ada 15,000. Kalau 15 ayat, dah ayat. Tapi nak masuk neraka, muada sikit takabur, cukup dah syarat. Nabi kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kabir. Tidak akan masuk dalam syurga di akhirat nanti siapa yang ada dalam hatinya sedikit saja rasa takabur. Ada sikit je masuk neraka, tak masuk syurga. Nabi tak kata masuk neraka, tak masuk syurga. Bila tak masuk syurga, pergi ke mana? Balik cek mana? Jauh lenung lah, go to hell. Lagi. Masa akhirat dua je. Fariqum fil jannah, segolongan ke syurga. Wa fariqum bis sa'ir, golongan kedua ke neraka. Mana dia balik bulan gandum. Nah, jadi jangan sombong. Nah, kan lawang dia sombong. Rendah diri. Siapa rendah diri orang sayang. Nah, bila orang sayang orang kata yang baik. Bila orang kata yang baik, malaikat akan mengaminkan. Kita jadi bos, kita sombong dengan anak buah. Bila kita keluar mana-mana, anak buah kita duduk minum air, bos ni tak jalan. Anak buah kenapa? Nak tahu. Kenapa? Betul tak? Bukan tergantung lah apa tu baru. Betul tak? Tapi kalau bos tu baik, anak buah tengok jauh tu. Wah, bos dia orang. Amin malaikat. Malaikat yang amin. Panjang umur bos. Amin, malaikat amin. Bila malaikat amin, malaikat yang tolong doakan juga malaikat yang akan harap makbul di sisi Allah. Nah, tunggu. Jadi ambil peluang. Bila kita ada kuasa, ambil peluang. Ambil peluang apa? Jadi orang yang terbaik. Tak budi. Ni baru khan ni, orang muka macam geruk. Makan ni. Lagi. Bukan? Sombong lah kita berendah diri lah. Rendah diri. Kuala Lumpur lah, KL Lumpur. KL Lumpur ni kalau kita nak tumbik simpan. Kita nak tumbik ya, orang tengah ramai dia berhenti. Kita boleh tumbik. Betul tak? Itu konsep orang berendah diri. Boleh pahala ke? Terenung. Muak kemah macam tu. Betul tak? Nak orang kuat. So, itu kita simpang tu dekat apa benda ni, dekat tepian langgar. Kita tarik tu nak keluar tangga ke kapal. Ayo, nak keluar ni okey, nak keluar ni. Oh ni mari, oh ni mari. Nah, jadi bila hak ni lambat sikit, nak kita tolong separuh gitu. Dah selu kan. Patut kecil dah perempuan. Maybe budak perempuan pakai sepeda hitam. Kau ni ada mari je lagi Kau ni ada mari. Elok kau ni. Aduh, hitam dulu. Main pibu ke? Kalau Lamborghini kita tak ada apa lah. Tak boleh bayar roket mahal tau. Roket apa iya kau tak boleh lalu kau. Ngemuka-muka. Betul lah. Kuala Lumpur kita lain kiri kali, nak kiri kanan kali, salah naik. Which kenal? Kau habis tu situ. Mu Melayu ke, Bangla ke, apa, Bengali ke, India ke. Nampak? Dia bilang. Nampak? Itu semua tu orang bagi merendah diri. Ada rugi tak kita? Tak. Kita nak lalu bini kereta, jalan speed. Kita sapa dulu. Lepas tu kita teruk lepas tadi baru kena. Dah, kita undur, kita jatuh tepi, kita berhenti, biar dia lalu dengan selesa. Kalau orang yang rendah diri, dia buat ping atau dia angkat tangan.
Tapi kalau kita lari, kita biji lalu, ada tak dia orang biji terima kasih? Tengok dong. Muka dah lautuh. Itu sikap-sikap yang dibenci sama. Orang tolong berhenti, suruh mulalu biar mukana senang. Apa salahnya kau suruh buka tikar pergi peluk? Dah. Ping di mana? Masing. Faham lagi? Atau kat tangan. Itu cara dia menghormati, barulah dapat kasih sayang. Kita tak ada benda tu. Kalau dia lain. Wallah sak kau berhenti tadi. Dia benda hak lain. Kau bagian kereta ni rambut merah, rambut apa berhenti. Kerana merendah diri. Tak? Kita nak sambung kesudahan kita ada sambung. Boleh nak sambung, tapi kita ni jenis kejadian. Kalau besi dia ada besi, dia ada stay, dia ada kabel dan sebagainya. Tapi kalau jenis kita ni, kejadian kita benda daripada air mani. Betul tak? Dapat apa nak sambung? Air mani. Air mani ni benda mana? Yang sangat dibenci orang. Orang benci ke? Yang baik. Itu asal kita. Siapa sini bukan daripada air mani? Ada tak? Tak ada. 3 manusia bukan daripada air mani. Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa alaihissalam. Betul tak? Lain daripada 3 orang ni, air mani. Air mani maknanya tak? Benda yang kotor, walaupun tidak tadi. Dan orang benci, orang marah. Orang marah. Itulah asal kejadian kita. Dan patut tak sambung? Tak ada. Budak-budak dia main kalau pas mayang dia main air kalau musibah ke ada kalau ngecik 2-3 titik di kain Tok Siok marah dah. Tok Siok kata kan jangan main sibah gitu lah. Pasal apa? Pasal air tu air kono. Dia ambil air mani lama tak muka Tok Siok. Pas mamang yang hijau. Ngolok barang tang jatah buntung tangan. Jangan main. Pasal apa? Itu asal kejadian kita benda yang orang sangat marah. Orang benci benda. Layak kita asal daripada air Pepsi. Kita seorang mak kita kata bukan air mani, tak kita air Zam-Zam. Faham tak? Air mani pula ke? Bila asal air mani, guna sambal kan dia. Pakai bijak. Pakat tu ambil bijak kejap. Sungguh kejap dia pakai. Hari ni menteri esok dah menganggur. Jangan politik. Janganlah politik contoh. Faham lagi. Nampak tak? Dia kejadian tu ni biar dia sentuh sikit. Kita duduk peliharaan raya. Tak salah peliharaan raya. Tapi kita duduk pegang sangat. Kakolah dah. Kita jaga. Kita lupa Allah sangat. Jadi Allah nak ajar kita tak ada pilihan raya, tak ada tepek potir, duduk dengar depan Facebook kita. Kun payah kun. Allah. Yang sombong apa lagi? Bapak pinjam. Tak usah kata pakak kita. Kereta kita pinjam. Kereta pinjam kau ni Ustaz gerang nama saya Ustaz. Gerang nama saya. Kita pinjam nama saya. Gerang tu ada nama tu makna pinjam. Faham lagi? Tanah nama kita kan. Itu maksud pinjam tu buat nama di dalam tanah. Faham lagi? Yang tulis-tulis tu, orang tukar nama dia pinjam buat nama tu, itu pinjam tu. Kita pergi kaji lagi library tau. Pinjam buku. Buat nama tau. Kalau jadi umum lah. Pinjam. Faham lagi? Jadi mu hantar balik minggu depan, kalau rosak semua boleh bayar lah. Negatif. Jadi bila kita dah pinjam sekarang, kita meninggal, bini kita pula pinjam. Faham? Kita meninggal, tanah tu pun tangan anak pula. Peminjam seterusnya. Tanah kita duduk masa tok kita mati, mak kita pinjam. Mak kita mati, sekarang kita pinjam. Jadi kita pula masa tanah beli pinjam lah. Anak kita pinjam lagi tak juga. Pinjam. Tak usah kata tanah, muka kita ni pinjam. Pinjam mana pula tak faham muka pinjam. Muka ni Tuhan beri. Tengok sujud sajadah, apa baca benda?
Aku hantarkan wajahku sujud kepada Tuhan yang menjadikan akan wajah. Alladzi khalaqahu, yang membuat wajah ke Tuhan buat. Wa sawwarahu, Tuhan yang sobek muka kita bentuk warna-warna. Tuhan buat. Bukan mau kita buat. Betul tak? Anak puan kita anak boleh puan. Tuhan buat. Bukan mau kita buat. Boleh anak lelaki pula. Kita Tuhan buat, bukan lelaki kita buat. Kalau lelaki bini yang tukang buat muka anak, habis muka macam Siti Nurhalizah kata. Betul tak? Cuma Tuhan buat, bila Tuhan buat, betul dah kuasa mutlak dia. Kadang-kadang dia beri juga sedikit iras. Ada iras. Iras ni mana meh bagi. Ada meh ayah, ada meh mak, ada meh kita bini, ada meh laki. Betul tak? Dia lagi tengok meh. Tengok meh ni balik kepada Allah yang mencipta. Tuhan suruh tengok. Kita tak tengok, sibuk kat kerja semua. Balik sekarang ambil anak. Panggil laki dia, Bama, tak suruh tengok anak. Betul tak? Mana muka awak, pada muka saya kita tanda. Sungguh. Tengok atas rambut, pegang ikan-ikan gelok itu, suami. Dari luarnya sini. Kening macam lokeh, suami. Mata ni belalok, isteri. Hidung mana ada lampu air tu, isteri. Nampak contoh-contoh, buat contoh. Bibir pak ada 5, suami. Ada besar bibir, suami. Dah laku kan jadi repair itu laku. Bini. Tekuk lah laku duduk tak ada. Bini. Putihnya kulit anak kita ni mah, suami. Orang ni marah kata kita dah ngajar lelaki tak mau pandang aku mengajar. Aku mengajar aku tak. Pak kata. Betul tak? Dia ada lelaki ada. Apa sebab? Dia yang buat anak kita, tapi dia pun meh pula. Supaya anak ni bila dia besar, dia tidak lupa ibu bapa. Dalam gitu lupa juga. Lupa juga. Boleh pakai Zia nak nak mak ayah. Tapi ada juga bila semua suami, tak ada dah bini. Ada nangis bini. Dah tengok rambut pegang macam putih suami. Kening bagai dilukis suami. Mati sabung hijau sebelah, biru sebelah, Perpaduan Nasional suami. Faham tak? Hidung macunya macam buah baju undang tak wayang suami. Bibir bapau dirayang suami. Leher ginjang suami. Nangis. Kulit putih leput suami juga. Bagi saya tak ada. Nangis sabar. Kadang-kadang bila besar tu hang tunjuk baru nampak rupa mak. Asal biasa dak pak, asal biasa dak pak. Betul tak macam mak. Jangan marah dah. Tak boleh suami kan. Dia jangan kita. Mana balik semula, kalau ada kereta rumah kau Tuhan pinjam, pipi kita pun Tuhan pinjam juga. Contoh, dulu nampak dah sini, tak apa nampak dah. Dulu berlari kita dulu zaman sekolah untuk kita kalau berlari 16 saat, 17 saat. Bila sekolah menengah 14 saat kata kita. Faham? Basuh umur 50 4 minit. Faham lagi? Tu. Pasal apa? Barang pinjam. Betul tak? Tengok lagi dulu kita nikah ingat tak malam pengantin? Malam pengantin. Ingat tak? Nama apa? Bakar-bakar apa? Ingat tak? Nikah tahun apa? Tahun 2000 nikah. Ingat tak malam tu? Comel tak? Bini. Celak tak? Pipi tegang tak? Mulut manis tak? Semalam? Itu bakar pinjam. Faham lagi? Macam adudu. Faham lagi? Baru 20 tahun ni kau. Macam adudu dah bini. Lelaki menting lah macam tu. Aku nak kapal pinjam, pipi pinjam, mulut pinjam. Kita konyol juga. Konyol. Lawan dia nak hanggu macam Elam. Elam tu model. Faham tak? Jadi jangan sombong. Soalan yang kedua sebelum akhir.
Hukum perempuan pakai baju lengan pendek tapi pakai sarung lengan boleh asalkan tidak ketat. Lengan pendek luar ketat pula. Jadi sama macam pakai baju yang mendedahkan aurat. Ini kerajaan baru ni arah-arah kita kelonggaran bagi staf-staf kerajaan biar banyak tutup aurat dengan lebih sempurna. Betul tak? Perempuan ini jangan. Dia kata tak apa tutup dah. Dia handsome yang mahal. Ketat lemah. Dia tidak jadi guana tak jadi guana tak apalah mupuan. Orang lelaki tak boleh. Zuinaina persyawat dengan nisa. Orang lelaki dia jenis berahi tengok perempuan. Siapa sini tak berahi tengok perempuan? Kalau tidak mati pucuk, maknanya kumsal. Betul tak? Di malam suka tak tengok? Berahi. Itu fitrah lelaki. Kalau orang tak tanya berahi tak mana? Dah ada pasal Nabi pun kata aku berahi minyak wangi, aku suka orang perempuan. Pasal dia jenis perempuan ni orang suka tengok. Dia kalau kereta kau Lamborghini dia kalau parking lain kuning orang tak sama. Orang tu tengok puas hati tengok. Kak ni lawa, berik lawa, ring lawa, edoh lawa, reging lawa. Orang tak kira apa. Peta lawa, wiper lawa. Waktu jenis kau perempuan. Dia kata tak apa, kita makan gini pun tak ada orang cari je. Dia buat gitu. Dah cari tak apa, memang orang mak lepik dah cari gemuk buat ni 50 dah. Tengok itu siap. Gambar. Ayam dah mati itik sudu. Apa kau sengaja dengarkan solat buat kerja dulu. Dengar baik-baik. Semayang dia ada 5 waktu. Bang tu, bang. Dia ada 5 waktu. Waktu wadidah, waktu jawab, waktu ikhtiar, waktu karahah, waktu haram. Apa waktu wadidah? Waktu paling banyak pahala. Lepas pada semayang sunat, terus dia semayang fardu paling banyak. Apa waktu jawab? Harus mana? Kalau seorang lohor pukul 1.40, dia semayang pukul 2 subuh. Harus. Apa waktu ikhtiar? 3.30 semayang lohor. Harus lagi. Apa waktu makruh? 20 minit, 30 minit dekat nak masuk asar. Sengaja nak semayang lohor, makruh. Kalau asar, mana pukul 6.30 semayang asar. Faham? Itu makruh kalau tak ada uzur. Waktu haram ini dekat-dekat nak masuk akad takbir. Tengah-tengah dawaan kita masuk waktu lain. Jadi fahamlah. Jadi kalau kita kena kerja yang tak ada nak tinggal, duduk pada waktu yang tidak makruh lagi okey. Tapi perbaikilah. Upgrade kita punya waktu biar hari ini lebih baik daripada semalam. Soalan daripada 2 soalan lagi. Apakah hukum kita bidah dapat nombor comel? Contohnya TCS 12. Sebab kena sentiasa up dalam sistem. Up tidak ada masalah. Jadi kalau kita ni bayar dengan harga 1,000 dan tidak dapat nombor itu, 1,000 itu dikembalikan, pokoknya harus. Okey? Yang tak boleh hangus belaka-belaka. Sebab hukum lelang dalam Islam harus. Lelang harus. Lelang kan tak ada kita orang lelang. Di London ada, di Perancis lelang beliang, lelang apa. Ada orang saya jumpa seorang muslimat perempuan lah. Dia pergi naik private jet ke London untuk hadir lelangan beliang orang kaya. Orang lelang beliang ni dia mana nak tahu. Beliang hak asli tu, ada tu kan biasa 3,000 sebiji misalnya. Pak putih ada, bukan beliang sui. Waktu 16 ayat tu tak boleh cici kita tu. Pak betul 3,000 sutil tu. Jadi kalau lelang tu separuh harga. 2,000 sutil, 1,800 sutil. Beli 200 sutil, 300 sutil. Balik tak boleh duit dia berapa kaya. Tidak tak kalau naik private jet. Jadi nak bayar lelang tu harus. Nampak? 2,500 akad tangan 2,500. 2,500 3,000 belakang kat 3,500 4,000 4,800 8,000 senyap orang lain. Boleh ke ni? Hanya dibenarkan dikenakan sedikit duty bayaran untuk kehadiran sedikit dimaafkan pada sama. Soalan yang kedua sebenarnya
JPJ roadblock di depan operasi. Kita berhenti tepi jalan, tunggu sampai habis operasi. Nampak tak? Dan dia blok dia, lesen dah ingat sambung. Dia pun tak naik, dia duduk situ. Kita tengok 2 jam habis tu. Ini dia buat mari nasi, makan saya juga. Jadi bila habis roadblock, baru dia jalan. Apa kau hukum? Muka ni tak kena sama. Saya dah lalu dia. Kalau kita dah ingat bayar lesen, kau buat betul-betul, orang maaf kau. Betul tak? Kau tak makan banyak memang sungguh. Dah ingat sungguh tu. Nak, dia pergi bukan robot. Nak, orang kau. Betul tak? Dia berdoa dan tu dah buat tegak pelawak tu lain. Bagaimana membatas mahram antara ibu tiri dengan anak tiri, menantu tiri, cucu tiri, seterusnya. Berapa kali disunatkan angkat tangan takbir bila rukun? Soalan pertama, bila kita wajib paling muka ke kanan. Baik, 3 soalan terakhir. Dia kata kalau ibu tiri dengan anak tiri guna mahramnya berhubungan. Ibu tiri dengan anak tiri sama je, macam anak sendiri. Okey? Dengar baik-baik. Kita anak mak lain, ayah kita nikah lain. Mak kita mati, ayah kita nikah lain. Faham lagi? Ayah kita tak mau nikah dah mak kita kalau aku mati mau nikah, kalau nak nikah aku pergi. Orang lelaki kan dia setia. Betul tak? Orang puan tak setia. Orang puan tak setia. Tengok mana-mana filem kalau dia buat, orang puan tak setia. Tengok macam ni. Lagu apa pun Indonesia, Malaysia ke orang putih, biasanya kalau yang ditinggalkan itu ialah lelaki. Betul tak? Jadi bila ayah kita nikah lain, mak tiri kita anak tiri. Hubungan kita anak tiri dengan mak tiri macam mana? Anak tiri dengan ayah tiri macam mana? Buang kata tiri, jadi mak itu. Itulah hubungan ni. Faham? Cuma tidak makan, orang itu saka tak makan. Orang lain tak ada masalah. Aurat sama macam mak sendiri. Dan dalam rumah sentuhan semua macam mak sendiri. Okey, cucu tiri pula. Cucu tiri sama juga. Faham lagi? Dia yang lain aurat kena jaga. Adik-beradik tiri, menantu tiri, mertua tiri. Itu lain. Faham? Bukan mertua kita, mertua tiri. Itu lain. Itu bukan macam mak mertua. Okey? Bukan menantu kita, menantu tiri. Tak boleh bersalaman. Lagi, adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri ni amal kata uti. Adik-beradik tiri warna merah. Adik tiri je hak pok lain lah, pok sula. Salah. Kan bengong lagi bak ni. Dengar baik-baik. Adik-beradik ada 4. Ingat sampai mati. Yang pertama, adik-beradik seibu sebapak. Atau bagi adik-beradik kandung. Yang kedua, adik-beradik sebapak mak lain. Yang tiga, mak sama, poknya lain. 3 ni adik-beradik tu. Faham? Aurat adik-beradik sentuh kat pantai semayang, boleh jadi wali, tak boleh nikah sampai kiamat. 3 ni. Faham? Pertama, adik-beradik seibu sebapak. Yang kedua, bapak sama, mak lain. Yang ketiga, mak sama, pok lain. Ini semua adik-beradik tu. Kita dah faham adik-beradik tiri dah kan? Yang keempat itu bukan adik-beradik itu, adik-beradik tiri. Siapa? Mak lain, pok lain. Ayah kita nikah dengan janda, ada anak puan dah. Jadi mak dia janda tu, pok dia mati dah. Pok kita ada ni, mak kita mati dah. Tak ada kena-kena pok kita dengan dia, tak ada kena-kena mak kita dengan dia. Itu baru adik-beradik tiri. Boleh berkat. Faham tak? Ambu faham tak? Faham tak? Betul tak? Ingat, ada tak soalan lisan? Kita nak tutup dah. Ada? Tak ada? Siapa nak tanya soalan lisan? Tak ada kan? Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak DPJ, terutamanya pengarah kita. Mudah-mudahan kita diberi ruang pada kali yang lain untuk berkongsi ilmu seperti ini. Kalau tidak banyak pun sedikit kita dapat maklumat sudah berguna pada hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana atina 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.